sambunglah pada chapter yang ke-10. Kalau kat sini saya ada share berkenaan dengan teaching plan. So kita boleh keep track lah kat mana kita sekarang. So saya dah cover chapter 6 dan juga chapter 9 yang ni berkenaan dengan fluid power electrical components. So dekat situ kita dah belajar lah, kita dah faham berkenaan dengan macam mana jenis-jenis power supply, switch and proximity switch, jenis relay, contact dan juga solenoid valve. So dekat sini kalau awak tengok ada satu ni kita panggil dia limit and proximity switch. So ingat lagi kalau limit switch tu kita perlukan dia, apa beza antara limit switch dengan proximity switch? Apa yang awak faham dengan limit switch dengan proximity switch? Okay. So limit switch ni dia memerlukan physical contact. Kalau proximity switch ni tak perlu physical contact lah. Okay, so dia ada 4 jenis, ingat lagi dia ada 4 jenis iaitu magnetic, inductive, optical dan juga capacitive. So yang tu tak perlukan physical contact. Kemudian kita dah faham macam mana penggunaan relay dan juga solenoid. So pada minggu ni saya akan continue dengan chapter 10 lah. Fluid power electrical control application. So minggu ni saya bawa ke minggu ke-11 sekarang ni. Sepatutnya minggu selepas dan minggu sekarang ni kena chapter 9 lah, berkenaan dengan hydraulic system circuit design. Tapi yang ni chapter 7 dan chapter 8 ni saya akan anjak dia ke belakang supaya nanti pada minggu ni kita akan buat lab 3 dan juga lab 4 pada minggu ke-8. So lab 3 dan lab 4 ni akan cover berkenaan dengan fluid power electrical lah. Jadi kalau kita tak faham apa itu JIC, apa itu IEC, nanti kita masuk lab nanti kita tak boleh buat untuk lab 3. Okey, itu sedikit berkenaan teaching plan. Okey, so yang ni berkenaan dengan chapter 10. So chapter 10 ni dia kesinambungan, okey. Kesinambungan antara chapter 9. Tetapi chapter 10 ni lebih pada kita nak faham lah penggunaan fluid power electrical ni dalam bahagian kontrol dan juga macam mana kita nak design data kita dalam bentuk JIC ataupun IEC. Okey, so dekat sini ada 2 jenis standard. Okey, kita dah belajar minggu lepas ada 2 jenis standard iaitu yang pertama adalah JIC, yang kedua adalah IEC. Okey, mana-mana kita boleh gunalah. Okey, kat mana kesesuaian ataupun mungkin ada sesuatu negara tu dia prefer JIC, ada satu negara tu dia prefer IEC. So dua-dua boleh guna. So dekat sini kalau awak tengok ada push button normally open, push button normally close. Okey. Kalau JIC bentuk dia macam ni lah. Ada bentuk macam ni. Kalau IEC bentuk dia macam ni, macam sebelah kanan tu. Kalau normally open dia dalam keadaan terbuka. Normally close dia dalam keadaan tertutup lah. Maksudnya awak pasang je, dia litar tu dah keadaan komplit tertutup. Maksudnya dah bersambung lah. Okay, kalau bila kita tekan dia akan terbuka. Kemudian kita ada relay coil, relay contact. So relay coil dan contact ni dia satu unit. Ada coil dan juga contact. Kalau coil bentuk dia, kalau JIC bentuk bulat ni lah. Bentuk bulat. Saya ambil. Okay, yang ni. Kalau IEC kita guna bentuk 4 segi lah. Kemudian dalam contact, kalau JIC macam kapasitor ni bentuk dia. Kalau IEC dalam macam konsep switch. Kemudian relay contact normally open, normally close. Lepas tu indikator. Indikator ni lampu lah. Kemudian kita ada timer. Timer ni konsep dia sama macam relay. Dia ada coil. Dia ada contact. So bila kita coil tu dah energize, maksudnya dia akan start kira lah berapa second kita set. Kemudian dah sampai satu masa tu, dia punya contact tu akan berubah bentuk lah, berubah fasa. Kalau dia daripada normally open, dia akan jadi close. Kalau dia daripada normally close, akan jadi open. Solenoid, solenoid kita dah belajar minggu lepas, sama. Kemudian kita ada limit switch, normally close dan juga normally open.
Okay, kalau normally open, kalau normally close, dia dalam keadaan tertutup macam ni. Kalau normally open, dia terbuka lah. Kemudian untuk proximity switch, kita ada 4 jenis tadi. Okay, ada magnetic, ada induktif, magnetic, ada induktif, ada optical, dan juga ada capacitive. So, perbezaan dia mungkin dekat sini lah. Kalau macam induktif, dia ada macam bentuk diode. Kalau optical, dia ada bentuk macam LED ni. Kemudian capacitive ada bentuk bentuk capacitor, lambang capacitor. Okay. Kemudian ada pressure switch electromechanical, okay, normally open, pressure switch elektronik dan juga counter. Okay. So counter dengan timer ni konsep dia sama je, okay, penggunaan dia sama. Okay. Macam counter ni dia lebih pada macam analog lah. Okay. Contohnya macam satu conveyor system dekat kilang. Okay, ada berapa botol. Maksudnya bila dia botol tu lalu je kat counter tu, dia akan capture. So ada satu unit. So satu botol lalu lagi, dia akan capture lagi. Okay. Maksudnya dia counter lagi. Maksud 1, 2, 3, 4. So masuk kat situ bila dari segi production, kita tahulah satu hari tu berapa kita punya produk. Ada 100 unit ke, ada 1000 unit ke. So kita refer pada counter. Kalau macam timer tadi, dia lebih pada switch lah. Kita set berapa minit, berapa second, dia akan trigger. Itu perbezaan antara counter dan juga timer. Okay, so kat sini kita masuk juga application. Application penggunaan using limit switch and single solenoid. So dekat sini dia kata menggunakan limit switch dan juga single solenoid valve. Okay. So kalau tengok sini, dia ada limit switch kat sini, dia ada satu single solenoid. So kalau kita pakai single solenoid, mesti ada spring return kat belakang ni. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, maksudnya dia tak boleh kembali kepada kedudukan asal lah, pada initial position dia. Mesti ada spring. Kalau tak ada spring, kita kena gantikan dengan double solenoid valve. Double solenoid. Maksudnya kalau kita nak tweak daripada kiri ke kanan, kita kena activate lah solenoid A ni. Maksudnya kalau kita nak movekan dia daripada kanan ke kiri, kita menggunakan spring ataupun kita menggunakan solenoid sebelah kanan. Okay. So dekat sini dia kata pneumatic press is used to press a workpiece. When the push button is pushed momentarily, the double acting cylinder will extend and retract automatically when it reaches a limit switch. A single solenoid is used in the system. Okay. So dia kata kalau kita tekan je push button ni, momentarily maksudnya kita tekan sekali je. Kita tekan, lepas tu kita lepas. Automatic piston ni akan bergerak, akan extend. Bila dia extend sampai hujung ni, dia akan touch. Okay, dia akan touch. So limit switch ni kita perlukan satu physical contact. Jadi bila dia dah contact dekat limit switch tu, dia akan trigger lah. Okay. So kalau tengok dekat sistem ni, design ni, so daripada positif, dia akan mengalir ke line sebelah kiri ni dulu. Okay. Then dia akan pergi ke kanan lah. Pergi kanan, kalau sini dia open, dia terputus dah. Kalau sini pun dia open, pun terputus. Sini pun open, dia terputus. Maksudnya dia tak ada satu circuit yang complete. So bila kita tekan start, maksudnya dia akan bersambung, okay, akan close. So current tu akan mengalir dan juga pergi ke limit switch. So limit switch ni tadi kita dah set dia sebagai normally close. Okay. Kita kena set dia sebagai normally close. Maksudnya sebelum dia touch tu, dia dah close dulu. Keadaan asal dia dah close. Okay. Dan bila dah complete, dia akan mengalir ke coil dan coil ni akan energize. Okay. Dia akan energize. So dia akan balik pada kosong lah. Grounding balik. Kemudian bila coil ni bila energize, dia akan activate contact dia. So kat sini ada dua contact. Satu kat sini, satu dekat sini. Ada dua contact. Dia akan secara serentak. Jadi sini akan jadi close, sini akan jadi close. Kalau close dia akan ada tambang macam ni. So dia akan mengalir, yang ni pun akan mengalir. So bila dah mengalir, yang ni pula dia akan pergi ke solenoid. Solenoid ni pula akan activate. So dia bila activate, dia pergi ke sini lah, dia akan refer pada ni. Okay, patut ni adalah solenoid A. Solenoid A.
Okay, kalau bila kita buat nanti dalam sim ke dalam lab, pastikan label tu mesti sama dekat sini. Kalau tak sama, maksudnya dia tak boleh nak cari, dia tak boleh communicate. So kalau ni solenoid A, ini pun solenoid A, activate daripada kiri ke kanan. Dia akan berubah position. So dia akan start bergerak. Bila bergerak sampai ke hujung ni, dia touch limit switch ni akan terbuka lah. Jadi open. Bila open maksudnya coil ni akan deactivate. Bila deactivate, contact ni akan uh, de-energize. Kalau coil ni akan de-energize dan contact ni akan deactivate. Maksudnya dia dah tak activate lah. So dia akan terbuka semula. Bila terbuka semula, solenoid ni akan uh, tak ada, tak deactivate kan, maksudnya benda tu akan berubah lah. So spring ni akan menolak dia daripada kanan ke kiri. Okay. So kalau awak tengok dekat sini ada satu function. Ini kita panggil dia sebagai latching. Okay, latching ni kita panggil dia sebagai memory circuit. So bila kita dah tekan, automatic sini akan energize. So contact ni akan close. Bila kita lepas ke push button ni, maksudnya elektrik tu akan mengalir ke sini. Okay, dia akan pergi sini tanpa pergi ke push button ni. So awak tekan sekali je, dia dah boleh mengalir ke sini. Okay, pun dia akan pergi ke bawah ni. Sebab CR1 dan CR2 ni adalah satu unit dalam CR ni, coil ni. Okay, so ini adalah application using reed switch and single solenoid valve. So sama juga tapi dia pakai reed switch. So reed switch ni konsep dia macam touch and go lah. Touch and go macam kita punya kad pelajar, kad staff semua tu. Tu kita panggil dia reed switch. Kita kena tak perlu sampai sentuh lah. Kita just rapatkan je. Okay, dia akan trigger. So ni kita set sebagai normally close lah. So normally close. Maksudnya bila kita tak letak apa-apa, kad ke, tak letak kita punya alat apa-apa, so dia akan dalam keadaan close. Bila kita letak, dia akan open. Bila open maksudnya solenoid ni dah tak berfungsi lah. So dia akan return pada kedudukan asal. Okay. So ni sama juga macam ni tadi. Okay, kalau ni tadi dia kena sentuh limit switch ni. Kalau ni tadi dia setakat lalu je sampai sini, dia akan trigger di switch. So maksudnya dari segi production, kalau di kilang kita lebih prefer menggunakan lead switch lah ataupun proximity switch supaya mungkin dalam satu hari tu ada 1000 ataupun 100,000 produk. So kalau kita guna limit switch, tak praktikal lah. Bila dia akan sentuh sebanyak 1000 kali, okay, so dalam masa itu mungkin limit switch ni akan rosak. Tapi kalau kita guna proximity switch, dia tak perlu physical contact. Jadi walaupun banyak ataupun laju pun kita punya production tu, dia boleh berfungsi dengan baik lah untuk jangka masa yang lama. Okay, kemudian ini adalah contoh untuk direct control, direct dan juga indirect. So kita akan belajar apa itu direct, apa itu indirect control. So ini direct control dalam bentuk IEC. So kalau direct control ni maksudnya kita sambung terus je solenoid ni dengan push button ni dalam keadaan sesiri. Maksudnya kita bersambung terus lah. Maksudnya kita tekan ni push button ni, terus on kan solenoid ni. Solenoid ni akan activate lah, ataupun actuate kita punya DCV, directional control valve. Tapi kalau kita, ini dalam bentuk JIC, tapi dalam bentuk indirect control ni maksudnya kita akan guna relay coil. Kita akan guna relay. So relay ni sebagai indirect. So kita akan sambungkan kita punya push button ni, tempat kita tekan dengan kita punya relay dulu. Okay, so relay ni dalam tu ada dua part. Dalam ni ada dua part, satu ada coil. Okay. Dalam tu juga ada contact. Kena ingat Okay, ada dua komponen, ada coil dan contact dan satu unit. So pertama sekali kita kena sambung switch kita tu, tempat kita nak on tu, dengan coil. Okay. Kemudian coil ni akan energize. Okay. Bila dia energize, automatic dia akan
activate dia punya contact. So kalau contact tu kita set sebagai normally open, contoh dekat sini, dia akan jadi close lah. Bila close maksudnya litar ni akan lengkap. Bila lengkap, so current boleh mengalir ke melalui solenoid kita ni. Solenoid. So solenoid ni akan bersambung dengan kita punya DCV, Directional Control Valve. So dekat sini kalau awak tengok ini adalah jenis pneumatic. Sebab ni ada lambang pneumatic kat sini. So kalau pneumatic ni dia punya sambungan ni lain. Kalau comparekan dengan hydraulic, sebab hydraulic dia just straightforward je, ada P, ada T, ada A, ada B kan. So kalau kita dah pergi P akan balik pada T. Tapi kalau pneumatic ni kita akan release air tu ke atmosphere. Maksudnya dia tak akan pergi ke tank ke tak pergi ke mana, just lepaskan macam tu je air tu. So nanti kadang-kadang kita akan guna pilot lah. So kalau macam pneumatic ni kita banyak guna pilot line. Pilot line ni maksudnya kita kena bantuan pressure, air pressure daripada litar lain. So kat situlah kita akan guna indirect control. Kalau comparekan dengan hydraulic lah. So yang ni jenis IGIC. Kalau tadi direct control untuk IEC macam ni, daripada atas ke bawah. Kemudian kalau GIC daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. So bentuk simbol dia pun lain. So maksudnya kena take note lah benda ni. Benda ni pun kena tengok. Kalau katalah keluar dalam exam, benda ni patutnya kena hafal lah. Tetapi sebabkan kita kan exam online kan, so awak boleh prefer lah. Tak perlulah hafal sangat. Just faham je lah. Kalau IEC macam mana, GIC macam mana. Kalau macam indirect sama juga. Kalau IEC daripada bawah turun ke bawah, daripada atas turun ke bawah. Kalau GIC daripada kiri ke kanan. So kalau kita menggunakan coil ataupun kita gunakan relay, kita mesti ada dua line. Satu untuk coil, satu lagi untuk contact. First kali kita kena energizekan coil tu. Bila coil tidak energize, automatic dia akan activate contact dia. Kalau kita set dia daripada normally open, jadi close. Kalau jadi daripada normally open, normally close akan jadi open. So ini nanti kita akan guna besok pada lab 3, minggu ini. So apa kelebihan penggunaan indirect control ni? Kat sini dah mengatakan ada empat kelebihan. So yang pertama sekali, supaya kita dapat separate lah. Kita dapat separate daripada circuit yang high voltage dengan low voltage. Contohnya macam aircon, macam saya cakap minggu lepas, penggunaan aircon ataupun kita nak gunakan macam kat sini ada yang 24 volt dengan 230 volt. Kemudian bergantung pada alat kita, komponen kita. Contohnya dekat sini mungkin kita punya push button adalah 0.1 amp. Tapi kita punya directional control valve DCV perlukan ampere yang lebih tinggi, current yang lebih tinggi. Contohnya 1 ampere. Tapi kita punya push button tak boleh sampai 1 ampere. Kita tak boleh sambung direct macam tu. Akan rosak. So kita perlu guna relay sebagai indirect control. Jadi itulah penggunaan indirect control. Supaya kita dapat separate kan lah kita punya litar tu. Kemudian bergantung juga kita punya komponen, ada yang penggunaan one push button ataupun one control switch, dan juga complex link necessary between the signal of the various push button. Ataupun kita nak buat serentak, kita ada banyak circuit. Contohnya kita ada lamp kat sini, kita ada buzzer kat sini, kita ada solenoid kat sini. So jadinya kita kena gunalah indirect control ni. Maksudnya kita ada satu coil, kita activatekan coil ni. So sini kita ada contact dia, automatic secara serentak tiga-tiga ni akan menyala ataupun berfungsi lah. Mana kita nak berfungsi ke ataupun kita nak tutup ke secara serentak. Itu penggunaan ataupun yang dinamakan sebagai complex link. So nanti kita akan gunakan pada lab nanti. Itu adalah penggunaan untuk indirect control. Ini adalah contoh penggunaan untuk control on double acting circuit.
Okay. So double acting ni adalah merujuk kepada kita punya silinder ni lah. So dia ada dua double acting, maksudnya dua input ataupun dua port. Satu input, satu outlet. Kalau dia single acting, maksudnya ada satu je dia punya port dia. So selalunya kalau single acting, kalau single acting, kata ada silinder, ada satu je port sini, ini single acting, dalam ni mesti ada spring. Okay, so ada spring. Jadinya bila kita letak je atau power ataupun daripada pump ataupun air compressor, dia akan tolak piston ni ke depan. Bila kita tutup yang line ni, automatic spring tu akan return balik piston tu ke belakang. So kalau single acting, dalam tu mesti ada spring supaya dapat kembali pada posisi asal lah. Tapi kalau double acting, kita ada dua port, satu untuk input, satu untuk outlet. So inlet dan outlet. Jadi kita boleh tukar lah, kita boleh switch sama ada sini boleh jadi inlet ataupun sini jadi inlet. So bergantung kita punya position, kita punya directional control path. So kalau tengok dekat sini dia tunjuk, sini dia tunjuk untuk direct control dan juga indirect control. Indirect control. So kalau direct control disambung terus lah untuk push button ni dengan solenoid. Kalau indirect control ni, push button ni dia akan activate dulu, akan energize dulu coil. Okay, coil ni. Kemudian contact ni dia akan automatic lah, dia akan tukar fasa. Maksudnya daripada open, kalau sini dalam boleh open, dia akan close. Bila dia close, dia akan mengalir dan juga dia akan activate kita punya solenoid. Okay. Cuma dekat sini awak perasan tak? Sini dia ada guna 4 port 2 position. 4 2 way. Okay, 4 2 way. Tapi ini dipakai 5 2 way. Okay. So selalunya kalau pneumatik kebanyakannya kita menggunakan 5 2 way lah. 4 2 way ni selalunya untuk hydraulic. Okay. So nanti kita akan tengok dekat lab. Okay. So yang lambang ni kalau awak perasan, kalau awak tengok sini, yang sini kadang-kadang ada ni. Kalau sini tak ada. Ini tak ada. So ini yang kita panggil dia sebagai pilot line. Pilot line ni maksudnya kita akan sambung dengan daripada satu kompresor pergi ke sini. Okay. Dia ada banyak kalau kita tengok daripada atas. Kalau kita tengok daripada atas port ni, so katalah ni bentuk dia. So sini ada dua lubang. Terus ni ada port dia, ni ada port dia, ni ada port dia, ada port dia. Kiri kanan pun ada port dia. So nanti kita akan sambung yang daripada kompresor tu sambung ke sini. Okay. Tujuannya pilot line ni supaya dia dapat menolak. Dia dapat menolak daripada kiri ke kanan. Okay. Sebab apa dia perlukan benda ni? Sebab kalau awak tengok dekat sini, dia dalam keadaan terputus. Okay. Dalam keadaan terputus. Jadi dia tak payah perlu pakai pilot line. Solenoid ni boleh tukar, dia boleh actuate daripada position kiri ke kanan tanpa halangan sebab ni tak ada angin, tak ada compressed air kat dalam ni. Tapi dekat sini dia ada benda ni, dia sentiasa bersambung. So dalam ni dah ada compressed air. So kalau awak actuate tak boleh, dia tak boleh actuate sendiri tanpa bantuan pilot line ni. So kita kena minta bantuan daripada tenaga tambahan, daripada kompresor tu kita sambung. So nanti bila 1M1 ni energize, dia akan trigger dan bila dia nak tolak tu dia perlukan bantuan daripada ni lah line ni, pilot line ni. Sebabkan ni lah, kalau ni dia tak bersambung, yang ni dah sentiasa bersambung. So dalam ni memang ada kompresor. Kecuali lah kalau sini awak tutup. Kalau awak tutup sini, so mudahlah untuk dia nak tolak. Tanpa pilot line pun dia boleh tolak. Tapi bila kita punya design circuit kita sentiasa on, maksudnya kita perlukan pilot line. So nanti itu perbezaan antara hydraulic dengan pneumatik. So nanti kalau awak buat dekat lab nanti, lab 3 atau lab 4, awak akan tengoklah akan menghadapi benda ni. Bila kita nak actuate tak boleh, nak actuate tak boleh. So maksudnya dalam tu mesti ada compressed air. So
So sama juga, ini untuk double acting circuit untuk IEC, yang ni untuk JIC. Okay, JIC daripada kiri ke kanan, kalau direct hanya satu line je, kalau indirect line ada dua. Kemudian IEC daripada atas ke bawah. Okay, atas ke bawah. Mana? Okay. IC, JIC. Ini JIC. Okay, yang ni untuk all logic. Untuk all logic, maksudnya all logic ni kita menggunakan dua push button. So kita katalah kita pakai push button A, push button B. Push button B. Kita namakan dia push button A, push button B. So all ni kalau kita tekan salah satu, kalau kita tekan salah satu, dia boleh berfungsi. Sama ada dia lalu sini ataupun dia melalui sini. Itu kita sambung ni secara selari lah. Kalau tadi kita sambung ni secara sesiri kan. Sama juga kalau indirect, kita nak activatekan coil kita ni, sama ada kita nak tekan yang ni ataupun kita nak tekan yang ni. OR. Itu masuk OR. So ini dalam bentuk IC. Dalam bentuk IC. Sama juga, cuma dia daripada kiri ke kanan. Sama dia lalu sini ataupun dia nak lalu bawah ni. Dua-dua boleh. Awak nak tekan dua-dua pun boleh, nak tekan salah satu pun boleh. Itu maksud OR. Kalau N, kita sambung dia secara sesiri macam ni. So katalah ni push button A, push button B. Nak tak nak kita kena tekan dua-dua supaya kita dapat energize kita punya coil, ataupun solenoid. Kalau macam direct control ni maksudnya terus kita tekan dua-dua, dia akan energize kita punya solenoid. Kalau kita pasang indirect control macam ni, kita kena tekan dua-dua ni, baru dia akan energize kita punya coil dulu. So coil ni pula akan activate kita punya contact. Ingat ada coil dan contact. Coil kita punya keyword dia energize sebab dia menggunakan magnet. So dia kena energize dulu. Bila dia dah energize, contact ni sebagai switch. Ni konsep switch. Contact tu, maksudnya contact tu dia activate ataupun deactivate. Kalau activate maksudnya dia akan berubah fasa lah. Daripada normally open jadi normally close, jadi close. Kalau normally close akan jadi open. So itu dia punya keyword dia. Kalau coil energize, kalau contact activate. So kalau ni solenoid, kita panggil dia energize. So dia akan energize kita punya solenoid 1M1 ni. So itu adalah N logic, IEC dan juga JIC. Sama JIC pun ni N. So apa gunanya N logic ni? So N logic ni sebagai security lah. Contohnya kalau ingat lagi kita kat bengkel time lepas, kita guna CNC. Guna CNC, kita dah letak kita punya workpiece, kita nak start kita punya operation, kita kena tutup dulu pintu. So pintu tu merupakan kita punya switch yang pertama lah. Katalah switch A. So switch B ni lah baru kita punya push button, kita nak tekan dekat control ke, dekat kita punya remote ke. So itu sebagai safety. Kalau tak ada benda ni, maksudnya kita tak tutup pun kita boleh operate kita punya machine. So bahayalah. So gunanya di N logic control. Kemudian kita ada memory circuit yang tadi saya terangkan, itu kita panggil dia sebagai latching. So latching menggunakan single solenoid. So kalau single solenoid, ada satu je inlet dia. Inlet di situ, outlet pun kat situ. So mesti ada spring dalam dia. So bila kita sambung macam ni, maksudnya kalau tak ada latching, yang ni tak adalah kan. Tapi bila ada latching, kita pasang secara latching ni supaya dia dapat sebagai memory. Kita just tekan je kita punya push button ni sekali je. Kita tekan lepas. Jadi current tu mula-mula dia akan mengalir sini. Bila dia mengalir sini, dia akan energize kita punya coil. So coil satu ni dah energize, dia akan activate kita punya contact K1 ni dan K1 ni. So dah activate, current tu pula pergi sini. Dia pergi sini, mengalir ke sini. So yang ni kita lepas pun tak ada masalah. Dia sentiasa mengalir ke sini. So dipanggilkan sebagai memory circuit ataupun latching. Yang ni pula
dia akan mengalih ke yang circuit yang kedua lah, untuk kontak yang kedua tu untuk energize kita punya solenoid. So kat sini awak perasan dia ada letak satu push button stop, kat sini pun ada push button stop. Okey, gunanya ini dalam normally close So dalam keadaan asal dia tertutup, bila kita tekan dia akan deactivate, de-energize kita punya coil. Okey, bila de-energize sebab dia dah mengalir sini kan. Dia dah mengalir macam ni je. So kita kena putuskan litar ni supaya kita dapat de-energize kita punya coil satu ni, supaya ini pun kita boleh deactivate. So yang ni tak boleh, ini pun tak boleh, tak mengalir. So solenoid ni akan terpadam lah. So de-energize, so dia akan berubah lah. So yang ni tadi dia akan bergerak ke kiri daripada kanan. Bila dia dah de-energize ni, akan pusing balik disebabkan ada spring ni, dia akan pantul balik ke sebelah kiri. Kalau ni menggunakan double acting. Okay, so dekat sini dia are two ways. Macam mana kita nak reset ataupun kita nak off kita punya latching ataupun memory circuit tu. Sama ada menggunakan dominant set ni ataupun kita panggil dominant reset. Okay. Kalau dominant set ni kita letak push button ataupun kita punya off button tu dekat sebelah dengan kita punya contact latching. Okay, dalam line latching. Kalau dominant reset kita letak dekat luar. Dekat luar. Dua-dua akan terputus sebab kontak ni akan terpadam, akan deactivate. Bila deactivate maksudnya deactivate disebabkan yang ni de-energize lah. Sebab ni kita putuskan dan deactivate. Tapi kebanyakannya kita akan letak stop button tu dekat sinilah. Dominant reset, lebih mudah. So maksudnya kat sini, katalah sini awak letak ada lagi line, ada lagi litar bawah ni, So bila awak stop di sini, automatik sini semua padam, semua padam. Tapi kalau awak stop dekat sini, awak just tutup kontak ni je, tutup kontak ni je. Tapi kalau mungkin dekat tempat lain tu dia boleh masih menyala lagi. Sama juga. Tapi kalau katalah coil ni dah de-energize, automatik semua ni pun akan padam lah. Cuma kalau nak lebih selamat, kita guna dominant reset dekat luar ni. Dominant reset. So bergantung kita punya design lah litar kita. Sama ada kita punya coil ni nak support berapa banyak kontak bawah tu. Kalau setakat ada satu je kontak, bolehlah pakai yang dekat sini. Kalau kita ada banyak kontak bawah tu, kita kena pakai dominant reset kat atas ni. Okay, kemudian kita ada memory circuit using double solenoid valve IEC dalam bentuk IEC. So yang ni double acting. So double acting ada dua port, satu inlet, satu outlet. So awak kena sambung lah. So kat sini ni double acting tetapi dia guna double solenoid valve. Double solenoid valve ni maksudnya dia guna double solenoid. Ni double solenoid. Okay, kalau sebelum ni kita akan pakai, kebanyakan ni kita pakai single solenoid tapi satu dengan spring return kan. Tapi yang ni kita pakai double solenoid. Kalau double solenoid ni dia punya pemasangan ni lebih rumit sikit lah. Lebih rumit, lebih leceh sikit. Sebabnya kita kena activatekan dua-dua ni supaya dia dapat gerak daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Contohnya dekat sini direct control, bila kita tekan S1 ni, kita tekan push button S1 ni, dia akan activate, dia akan energize kita punya 1M1. 1M1 dekat mana? Dekat sini kan. So dia akan actuate daripada kiri ke kanan. So dia akan berubah tempat lah. So yang ni akan bersambung ke atas. So dia akan molak. Lepas tu kalau kita tekan S2, dia akan energize kita punya 1M2. 1M2 yang ni. So dia akan tolak dari kanan ke kiri. Tetapi kalau kita buat dua solenoid macam ni, awak kena ingat, awak tak boleh tekan dua-dua ni. Katakanlah awak dah dalam keadaan asal. Ni dalam keadaan asal ni sebelah kanan. Yang ni awak kena padam.
Okay, awak kena padamkan dia, jangan energizekan dia supaya awak boleh energize yang ni. So dia boleh gerak kiri ke kanan. Tapi kalau sini masih energize, yang ni pula awak nak energize, dia tak akan bergerak. Dia akan stay kat situ je. Sebab dua-dua ada. Dia tak boleh menolak. Okay, satu M2 energize, satu M1 pun nak energize. So dia tak boleh gerak. So maksudnya bila awak dah tekan S1 ni, dia dah energize, maksudnya bila nak tekan S2 ni, yang ni awak kena lepaskan. Bila lepaskan, sini akan de-energize, barulah current tu mengalir sini. Okay, yang ni akan energize, so dia boleh tolak balik lah daripada kanan ke kiri. Kiri ke kanan macam tadi Itu yang menyebabkan double solenoid ini macam rumit sikit. Awak kena design litar tu dengan betul. Kalau tak betul nanti awak just sekali pekat tekan, benda tu tak boleh patah balik. So awak kena modify balik lah kita punya litar benda ni, litar circuit kita ni. Sama juga untuk indirect control. So beza je kita pakai relay. So ada coil kat sini, coil 1, coil 2. So ada kontak 1, kontak 2. So kontak 1 ni dia akan energize 1M1, kontak 2 ni akan energize 1M2. So macam biasa juga, kalau kita dah tekan S1 ni, ini dah energize, ini akan activate, ini akan energize, maksudnya dia dah akan bergerak lah daripada kiri ke kanan. Dia tukar position. Bila kita nak tekan K2, maksudnya yang ni kita kena off. Kita kena off, ini boleh ditekan. Bila tekan, dia akan mengalir sini. Okay, dia akan energize kita punya coil K2. Dia akan activate kita punya contact K2. Kemudian dia akan energize kita punya solenoid 1M1. Okay, barulah dia akan bergerak daripada kanan ke kiri balik. So, itu kena ingat lah, bila kita nak ubah dia punya, kita nak actuate kita punya valve ni, DCV ni, kita kena tengok yang mana kita kena offkan. Kalau dua-dua dalam keadaan on, dia tak akan berubah tempat, tak akan berubah position. Okay, so ini menggunakan JIC. Sama juga JIC, kalau direct control sama daripada kiri ke kanan. Okay, untuk direct control. Terus kita nak onkan solenoid 1M1 ataupun solenoid 1M2. Ini pula untuk indirect control, kita ada relay. So ada coil 1, ada coil 2. Coil 1 ni dia akan activate kita punya contact 1, CR1. Yang coil 2 dia akan activate kita punya contact 2. So CR1 ni, contact 1 ni dia akan energize kita punya solenoid 1 M1. Contact 2 ni dia akan energize kita punya solenoid 1M2. So 1M1 tadi refer dekat sini, 1M2 tu refer dekat sini. Okay. So kalau kita dah masuk ke dalam bahagian elektro ni, kita kena ada dua circuit. Satu untuk mechanical, satu lagi untuk electric circuit. So benda ni dah akan communicate lah. So yang ni kena betul. Kalau kita tulis 1M1, ini pun 1M1. Kalau ni 1M2, ini pun 1M2. Nama penuh kalau kata ni solenoid 1M1, ni pun kena tulis solenoid. Kalau nak 1M1, yang ni pun 1M1, ni pun 1M1. Kena sama, betul-betul exactly sama. Kalau huruf besar, huruf kecil. Supaya dia boleh communicate. Itu dalam fluid sim lah. Kalau dalam actual kalau kita buat lab secara fizikal, kita sambung dia secara wire kan, menggunakan wire. Jadi benda ni tak ada masalah lah. Ini dengan ni secara wire je. Cuma kita nak label, kalau katalah kita punya circuit tu dah banyak, kita ada, contohnya kita ada 2 silinder. Silinder 1, silinder 2. DCB 1, DCB 2. DCB 1 pula ada 2 solenoid. So solenoid kita ada 4 lah. Solenoid 1, solenoid 2, solenoid 3, solenoid 4. So benda tu nanti awak kena label betul-betul supaya dapat kita pasang dengan kemas lah. Nak troubleshoot pun senang. Okay. So ini macam mana kita nak buat one shot single stroke Okay, one shot single stroke. Maksud one shot single stroke ni maksudnya bila kita tekan push button, okay, kita tekan push button ni, kita lepas, silinder tu akan extend sampai hujung.
kemudian dia akan automatic balik ke tempat asal. Okay, automatic return ataupun retract. Satu kali, maksudnya one time je. So maksudnya tak berulang lah. Bila kita nak buat lagi, kita kena tekan lagi push button ni. Okay, so macam mana nak buat dia? So ni kita panggil pneumatic circuit, pneumatic system dalam mechanical circuit. Yang ni pula dalam bentuk elektro. So ni kita panggil ladder logic control ataupun JSC sama JSC ataupun IEC. So kita dah buat macam ni, kita dah pasang secara fizikal macam ni. Okay, kita ada solenoid A, kita ada limit switch satu. Okay, kita letak dekat ujung. Tak kisahlah awak letak dekat ujung pun boleh, awak nak letak dekat tengah-tengah pun boleh. Okay, macam tak kisah mana-mana pun. Kalau awak letak kat ujung, maksudnya dia kena jalan sampai ujung, dia dah contact, physical contact dengan limit switch ni, baru dia akan patah balik. Tapi kalau awak letak tengah-tengah, dia akan jalan setengah, dia akan patah balik. So itu bergantung pada kita punya ni lah, keperluan kita nak buat macam mana. So sebelah kanan ni adalah dia punya electro circuit. Okay, kita dah pasang secara ni secara apa? JIC ke IC? Kalau ke bawah, okay, daripada kiri ke kanan maksudnya ni JIC lah kan. JIC. Okay. So kalau JIC daripada kiri ke kanan, ni positif, ni ada negatif. So dia punya current tu akan mengalir daripada kiri sini. Sini maksudnya semua ada current. Okay, lepas tu dia pergi sini dia tak boleh sebab terputus. Nak pergi sini pun tak boleh, terputus. Nak pergi sini pun tak boleh sebab terputus. So maksudnya 1 liter pun tak ada yang lengkap. Bila tak ada yang lengkap maksudnya kita punya circuit masih tak berfungsi lagi lah. Jadi dia kata pressing the momentary contact push button PB1 to energize the control relay CR1 lah supaya kita nak dapat energize. Kita kena guna terms energize ni sebab dia elektromagnet kan. Dia bukan activate, dia energize. Kita energize magnet tu pula akan activate dia punya contact. Okay, activate tu maksudnya untuk switch. Okay, ini kita panggil dia sebagai activate. So bila kita dah energize the control relay CR1, okay, kita tekan, dia dah mengalir macam ni. So CR1B, CR1A dan CR1B akan activate. Okay, dia guna perkataan activate. Bila activate maksudnya daripada normally open, ni normally open akan jadi close. Okay, so dia akan close. Bila close dia dah mengalir, dia akan mengalir ke bawah ni, current akan mengalir juga ke bawah ni. So dia akan mengalir ke LS1 dan juga solenoid A. So LS1 ni kita kena configure dia sebagai normally close lah. Tak boleh kita letak dia sebagai normally open. So nanti kita punya latching tu tak berfungsi. Tapi dia punya solenoid akan berfungsi, cuma latching tu tak berfungsi. So maksudnya kalau katalah latching ni tak ada, awak tekan PB1 ni, awak kena tekan lama-lama, barulah dia akan bergerak sampailah ujung. Tapi kalau awak tekan sekejap je, awak tekan, lepas tu lepas. Dia akan berhentilah sampai sini, dia akan pusing balik, patah balik. Sebab disebabkan dia ada spring ni, dia akan automatik patah balik lah. Tapi kalau dia tak ada spring ni, awak tekan sekejap dia push button ni, dia akan gerak keluar sampai tengah, dia berhenti kat tengah tu. Kalau awak tekan lagi, dia akan keluar lagi, dia akan extend lagi sampailah ujung. Tapi dia tak boleh patah balik lah. Nak patah balik awak kena actuate awak punya PCB. So PB1 is released, but control relay CR1 is still energized by the second pass flow circuit. Ini untuk latching tadi. Kemudian solenoid A shift the valve spool to the right and the cylinder begins to extend. Okay, so kalau ni dah energize, so ni akan dia dah actuate daripada kanan ke kiri tadi. Okay, so dia akan bergerak lah. Kita punya pneumatic tu akan berfungsi, dia akan tolak piston kita ni ke extend ke depan. Kemudian cylinder activates the normally closed limit switch LS1. Okay, dia akan activate normally closed limit switch.
which kills the whole circuit for control relay CR1. So bila dah activate je LS1 ni, maksudnya ni akan jadi open. Sebab tadi dia normally close kan, bila close dia akan jadi open, so ni akan terputus lah. So dia terputus, ini pun tak ada current, ni pun tak ada current, maksudnya automatic yang ni akan de-energize. Energize. Bila de-energize, so yang ni pun deactivate, so solenoid A ni akan de-energize juga. So which control relay CR1 deactivate the contact CR1A and CR1B return to their normally open state. Okay, so ni akan jadi open, ini pun akan jadi open. So CR1B is now open, solenoid A deactivated, spring returns valve to default state. Okay, so dia dah berubah lah, maksudnya dah ini dah deactivate, so dia akan berubah position sebab ada spring dia tolak. So bila dia dah berubah, automatic bila dia dah lalu ke sini, compress A tu akan lalu ke belakang pula, pergi ke belakang piston tu, so piston tu akan bergerak, akan retract ke belakang. So dia akan balik return to air, tu ke udara luar lah kalau pneumatic. Kalau hydraulic kita akan sambung ke T. Okay, so cylinder fully retract and system has returned to the startup configuration. So dia kembali kepada keadaan awal. Keadaan awal tadi dalam step 1 tadi. So bila awak nak start balik, awak kena tekan lah push button ni sekali, so dia akan start keluar. Lepas tu bila dah trigger benda ni, dia akan pusing balik ke belakang balik. Tu kita panggil dia one shot. Okey, kemudian kita nak buat satu litar pula. Macam mana? Automatic return via double solenoid valve, tapi automatic return. Tadi kita guna single solenoid with spring return, tapi yang ni kita nak buat double solenoid. So kalau double solenoid kita kena guna macam ni lah. So kita sambung macam ni. So kalau kita nak buat automatic, kita kena ada satu limit switch untuk dia trigger. Maksudnya sampai je di hujung end of stroke tu, dia akan trigger kita satu switch. So switch tu akan activate lah kita punya DCV. Okay, so macam mana pun kita kena letak satu limit switch kat sini. Tak kisahlah awak nak letak limit switch boleh, awak nak letak proximity switch pun boleh. Okay, mana-mana boleh proximity. So proximity tadi ada 4 jenis, ingat lagi, ada magnetic, ada inductive, ada capacitive. Okay, so pilihlah mana yang sesuai, nak pakai optical ke, magnetic ke, capacitive ke, ikut kita punya application. Okay. So kalau dalam makmal kebanyakan ni kita pakai limit switch lah. Limit switch ni lebih yang paling mudah lah. Kalau macam proximity tadi tu dia macam ada juga dekat lab, tapi dia lebih sensitif. Kadang-kadang benda tu kalau kita tak configure dengan baik, dengan betul, kedudukan dia, position dia semua, dia tak dapat apa yang kita nak. Tu kena tepat. Okay, so kalau dari segi direct control, awak tengok sini dia ada push button satu dengan limit switch. Okay, so push button satu ni dia akan activate kita punya solenoid 1M1 supaya dia boleh bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, so compress A tu akan masuklah daripada sini pergi ke bahagian hujung silinder ni. So dia akan mula start extend. Dan kalau kita dah sampai hujung ni, dia akan trigger satu S2 ni. So ni akan sambung, yang ni kita kena lepas ini kita kena lepaskan. So yang ni dah tak activate. So bila dah trigger satu S2 ni, dia akan mengalihkan current kat sini. So sini pula akan energize. Bila energize, ini pula akan activate. Dia akan tolak daripada kanan ke kiri. So dia akan balik pada keadaan salah. Okay, compress air tu akan pusing ke belakang balik. So tolak piston tu ke belakang. So dia akan jadi automatic return. So ni nanti awak akan pakailah, awak akan buat dekat lab. Kita akan tengok macam mana. Okay. So kalau indirect tu kita pakai coil relay. So ada dua coil.
dan juga dua kontak ya. Sebab ada dua relay relay satu ni relay dua. So relay satu ni ada K1, K1, K2, K2 So K1 tu untuk dia akan bersambung dengan 1M1, K2 pula akan bersambung dengan 1M2. Sama juga, cuma ini dalam bentuk indirect. So apa perbezaan dia direct dan indirect tadi? Kita dah belajar lah, kita dah faham ada 4 sebab tadi. Mungkin kita punya push button ni dengan kita punya solenoid, dia punya nilai ampere dia tak sama. Okay. So ampere ni mungkin tinggi, ampere ni rendah. Jadi kita perlu guna relay. Tapi kalau katalah dia punya ampere ni sama, so kita boleh sambung je. Cara sambung terus. Tak boleh lah kalau kita sambung, kalau katalah ampere ni 1M, yang ni 0.1M, tak sesuai lah. Kalau awak bagi dia 0.1M, kita punya solenoid tak akan energize, tak akan activate sebab dia tak cukup power. Tapi kalau awak letak dia 1M, kita punya push button pula rosak. Sebab tu kita kena guna indirect control. So ini pula delay operation using timer. So sama juga, konsep timer ni sama macam relay tu. Dia ada coil, dia ada contact. Okay, cuma daripada coil ni, dia nak active kita punya contact ni, sekejap ini bukan salah. Okay. Katalah ni timer ni, dia akan activate contact yang ni. Okay. Tapi nak activate ni, kalau katalah dia dah mengalir sini, ini pula akan energize. Bila energize, dia akan tunggu selama 5 second. Dia akan kira lah 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Ini baru dia akan activate. Baru akan close. Okay. Dia tak sama macam relay. Relay tu kalau dia punya coil tu energize, automatic, secara spontan, contact pula akan activate. Tapi kalau timer, kita boleh adjust. Kita nak contact kita tu activate dalam selang berapa lama. Okay, kalau bila dah energize, kita boleh set dia 1 second ke, 5 second ke, 10 second ke, bergantunglah kita punya setting, barulah kita punya contact ni akan activate. So dia akan ada delay sikit lah kat situ. Itu kita panggil dia delay operation. So sama macam ni, when the push button is pressed momentarily, okay, momentarily ni maksudnya kita tekan sekali je, kita lepas. The indicator is on, okay, indicator ni lampu lah, is on, but the double acting cylinder will extend after 5 seconds and retract automatically when it reach a limit switch. So kita tahu kontak relay satu ni, okay, CR1 ni dalam tu ada 3 kontak dia kawal. Okay, bila kita tekan je start button ni, current mengalir. Bila ni dah energize, maksudnya ni kontak ni akan berubah. So akan close. So bila dah close, ini akan jadi latching. Di circuit ni akan jadi latching. Yang ni akan menyalakan indikator 1. Yang ni pula akan activate kita punya coil timer tu. Okay, timer 1 tu. So timer 1 tu bila dah energize, dia akan tunggu 5 second, barulah dia punya contact ni akan activate. Bila dah activate, barulah current akan mengalir dan solenoid tu akan bergerak. Solenoid tu akan activate dan dia akan actuate kita punya DCV ni. Okay, daripada kiri ke kanan. So bila dah bergerak, barulah kita punya compressed air tu masuk masuk daripada kiri. Bila dah masuk sebelah sini, dia akan tolak lah. Dia akan tolak sampai hujung LS1 ni, dia akan ada physical contact. So yang ni pula daripada normally close, akan terbuka. Okay, bila dia contact dekat limit switch ni, dia akan terbuka, open. Bila open, automatic dia akan retract balik lah, disebabkan spring. Automatic tu disebabkan spring ni lah. Tapi kalau tak ada spring ni, dia akan tak guna lah. Maksudnya sebab kita punya DCV ni tak boleh actuate. Kita kena minta bantuan spring ni, ataupun kita guna double solenoid. Bila kita guna double solenoid, kita kena tambah lagi satu circuit lah. Satu circuit kat bawah ni. Okay.
supaya benda tu akan activate kita solenoid B pula. Solenoid B. Kita kena activate solenoid B, barulah dia akan pusing balik ke belakang. So nanti dekat mamal kita ada dua jenis, satu ada single acting, ada dual acting, double acting cylinder, dan juga kita ada single solenoid dan juga double solenoid. So terpulang kat mana kita nak pakai, mana yang awak lebih mudah. Selalunya kalau yang single solenoid ni lebih mudah lah sebab ada spring. Sebab kita punya circuit pun lebih simple. Tapi kalau kita guna double solenoid, dia akan lebih kompleks sikit. Kita kena tambah lagi kita punya circuit tu. Dan kita kena ingat solenoid A ni kita kena off dulu baru kita boleh onkan solenoid B. So macam mana kita nak offkan solenoid A tu, kita kena modify kita punya circuit. Okay, yang ni pula adalah continuous stroke via double solenoid valve. So ini adalah continuous. Tadi one shot. One shot maksudnya kita tekan, dia akan extend sampai hujung, dia akan automatic return pada tempat asal. Satu kali je. Tapi ini continuous. Continuous ni maksudnya kita sekali tekan, dia akan berterusan. Maksudnya dia akan extend, retract, extend, retract, extend, retract. Ulang-ulang. So macam mana nak pasang dia? Okay, kat sini dia ada dua. Dia penggunaan dia ada dua limit switch. Satu S1, satu S2. Kalau comparekan tadi, hanya satu je limit switch, satu S2. Kan? So ni ada satu S1, satu S2. Okay. So satu S1 ni, kalau awak perasan dalam gambar ni dia dalam keadaan etude. Dalam keadaan etude. Tahu nak gambar ni, lambang ni? So ni maksudnya satu S1 tu dah disentuh. Dah contact, dah ada dalam physical contact. Sebab dekat sini. Okay. Dia dah sentuh dengan kita punya piston, kita punya silinder. Maksudnya bila silinder tu gerak je ke depan, automatik satu S1 ni pula akan open, terbuka. Dia akan terbuka. So bila terbuka tu, dia akan terputus lah. Okay. Dia akan terputus. So dekat sini dia gunakan kalau tengok dekat sini ini pakai D10. D10. So D10 ni maksudnya bila kita tekan dia melekat. Push button tu bila kita tekan dia melekat. Bila melekat maksudnya benda tu akan bergerak lah, dia akan mengalir je lah. Okay, bukan mengalir. Dia akan activate kita, energize kita punya coil. So coil ni akan activate kita punya K1. Okay, K1 ni pula akan activate ataupun energize kita punya solenoid 1M1. Okay, lepas tu 1S2 pula di hujung ni, bila kita tekan di hujung, sampai di hujung, dia akan activate kita punya 1S2. So ni akan energize, ini pula akan activate, so ini pula akan energize atau activate 1M2. So dia akan bergerak ke kiri pula. Sampai ke kiri pula, dia akan activate pula 1S1. Okay, 1S1, dia terbalik. Maksudnya bila dia sampai hujung ni, dia akan activate kat sini. Ini pula tak activate. Sampai di hujung ni, dia akan activate yang ni pula deactivate. Okay, so dia akan berulang-ulang. So sebab tu kita pakai satu, dua limit switch. So nanti ini kita akan buat demo dia lah dekat dalam lab nanti. So awak boleh tengok lah, bila awak tekan sekali, dia akan keluar, dia akan masuk. Okay, dia akan keluar, dia akan masuk automatic. Dan secara berterusan. Okay, itu dipanggil sebagai continuous. Okay. So rasanya sampai tu je untuk chapter 10. Okay, itu untuk chapter 10. Rasanya boleh faham tak ada masalah Boleh. Untuk chapter 10. So chapter 10 tadi saya dah cover berkenaan dengan simbol. So simbol tak ada masalah lah. Awak boleh refer nanti. Kemudian ada so ada application of limit switch. Kemudian kita ada direct and indirect control. Kemudian kita ada guna double acting circuit dan juga single acting circuit. Kemudian kita ada double solenoid dan single solenoid. Okay. So rasanya tu je untuk minggu ni.
Kalau tengok dekat sini, sekejap, saya share sikit. Okay, kalau tengok dekat sini, patutnya 2 minggu lah. Chapter 10 ni patutnya sampai ada 2 minggu lah, tapi saya cover sampai habis supaya kita boleh buat nanti lab 3. So dah habis JIC circuit, IEC circuit, simbol, application of switch, direct and indirect control, logic N and O, memory circuit ataupun latching, kemudian ada automatic return via double solenoid valve. So nanti minggu depan baru kita akan masuk ke chapter ke-7 dan 8. Okay, so rasanya itu saja untuk minggu ni. So minggu ni kita ada lab, ingat ada lab seperti biasa. Bawa lab sheet siap-siap daripada sebelum datang ke lab. Okey, untuk yang ada replacement, okey, kalau macam section 4 yang ada replacement, saya akan buat besok setelah selesai lab yang ketiga. Okey. So pastikan awak bawa juga yang lab kedua tu. Siapa yang ada buat replacement? Sir, untuk lab untuk minggu ni, lab 3 dengan 4 ke ataupun lab 3 je? Lab 3 saja. Okey. Lab 3 saja. Lab So 4 kita maksudnya akan buat sebahagian daripada kumpulan tu akan pergilah. Sebab untuk untuk lab 1 dengan lab 2 dia buat sekali. So semua kena pergi dan bagi. Dua orang buat lab 1, dua orang buat lab 2. Sebab itu combine kan. Okey. So nanti saya akan maklum semula, saya akan bincang dengan Dr. Fatia macam mana, sama ada kita nak datang semua ataupun kita separate. Maksudnya sebahagian tu akan buat dulu, sebahagian pula akan buat kemudian. So semua akan merasalah buat. Kalau kita kalau tak buat nanti macam rugilah. Awak buat lab 3 je, nanti lab 4 tak buat. Yang ni buat lab 4 saja, lab 3 tak buat. Bagi saya, biar saya separate lah. Merasa buat nanti supaya awak boleh faham dan boleh buat lab test nanti. Nanti saya bincang dengan Dr. Fatih macam mana. Kalau dia setuju nanti saya akan maklum lah dalam WhatsApp group. Okay, thank you Dr. Okay, thank you. So terima kasih semua. So setakat ni je, nanti kita jumpa lagi pada minggu depan lah. Okay, untuk section 4 besok jangan lupa pukul 9. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Salam. Thank you. Doktor.